أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dan inayahnya serta kudratnya dan iradatnya dapat kita bersama-sama pada petang ini dalam di petang yang penuh berkat untuk sama-sama menghayati nuzul Quran. Sebelum pada itu kita ucap dulu terima kasih banyak-banyaklah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun bersyukur pada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita hidup sampai ke hari ini 18 17 masuk 18. Terima kasih jugalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah bagi kita hidup atas bumi secara cuma. Cuma kita kena bayar dengan ibadah pada Allah. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku turunkan, tidak kujadikan jin dan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut nuzul Quran ini dia turun 17 Ramadan. Turun 17 Ramadan pada malam Lailatul Qadr. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadr baca. Maknanya Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Keistimewaan lain pada bulan Ramadan adanya turunnya Quran hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, beri keterangan untuk petunjuk tadi. Wal furqan, dan supaya manusia hidup dalam keadaan tahu halal haram dosa pahala, baik jahat, syurga neraka dan sebagainya. Wal furqan. Maka Allah turun Quran bukan main-main. Bukan Quran tu mari bulan Ramadan buat tadarus, bukan sekadar itu. Tapi Quran dia menjadi petunjuk, menjadi pembimbing. Dia menjadi hidayah kepada orang-orang yang memerlukan kepada Quran. Sebab tu saya selalu sebut, kita jangan tinggal Quran sampai mati. Kalau kita tak ada Quran, kita jadi jahil, kafir. Orang kafir mana ada Quran? Walaupun Quran itu turun untuk rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad. Nah, sebab Nabi yang membawa Al-Quran. Ya, sebab itulah kita ni kena baca Quran sampai bila? Sampai mati. Bukan mari tadarus baca. Tadarus tu amalan bagus, tetapi baca Quran tu kita baca orang dengar, kita khatam. Kalau ikut pada keadaan dia, bukan begitu cara untuk mengkhatamkan Quran. Khatam Quran kita kena baca seorang-seorang sampai khatam. Bukan wajib mengkhatamkan Al-Quran, tapi kewajiban orang mukmin mengkhatamkan Al-Quran. Faham tak? Kita bukan wajib khatam Quran. Sebab tu Quran ini dia kena ada 4 cara, 4 kaedah. Pertama, kita kena dengar Quran. Wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah. Bila orang baca Quran, kamu dengar, berhenti daripada segala-galanya, maka mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, kita kena baca. Innal ladzina yatluna kitab Allah, orang yang selalu membaca kitab-kitab Allah. Allah sebut. Ataupun Nabi sebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Quran kerana Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membaca. Siapa yang nak beri syafaat? Syafaat itu apa? Pertolongan. Siapa nak tolong kita besok di akhirat? Quran. Yang boleh menolong kita di akhirat nanti. Sebab tu kita baca waja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikan Al-Quran sebagai hujah bagi kami di hari akhirat. Quran ni bukan boleh tolong kita di akhirat je. Dunia dia boleh tolong dah. Dia bantu kita dah Quran. Dengan rahmatnya, dengan ketenangannya. Sebab tu orang yang nak tenang, baca Quran. Orang nak tenang, baca Quran. Orang yang ada serabu, baca Quran. Sebab tu kita ni nak dekat dengan Quran. Sebab apa? Sebab kita banyak dosa. Kita nak dekat dengan Quran, banyak dosa. Start je baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, muak dah. Sebab apa? Sebab kita banyak dosa. Dosa yang menghalang kita daripada baca Quran. Kalau pengalaman kita, bagaimana nak baca Quran, kita kena banyak doa. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah aku baca Quran. Berilah aku masa baca Quran, dekatkanlah aku dengan Quran. Sebab Ustaz ingat guru Ustaz beritahu, kalau kita ni start baca Quran tak jadi, nak start baca Quran tak jadi, tak teringat langsung Quran, baca je. Nah, maka kita ini mungkin dijauhkan oleh Allah. Ataupun Allah tak nak dengar suara kita baca Quran. Allah tidak memandang suara kita sedap ke tak sedap ke, bukan. Allah pandang baca tu. Sebab tu kita kena belajar Quran. Baca Quran, belajar. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang yang baca Quran dan mengajarkan Quran. Kita kok mana bijak, kok pandai, kok kita kaya, kok kita miskin, kok kita pakak besar, kok kita rumah besar, kok kita apa pun, kita tak boleh lari daripada Quran, baca Quran. Kalau tak mampu baca Quran, mengikut surah-surah, mengikut juzuk-juzuk, kita baca surah-surah yang kita ingat. Yang paling ustaz suka baca surah Qul Huwallah. Nah, baca surah Qul. Sejarah macam Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzni, ketika Rasulullah nak pergi berperang di Tabuk, dia didapati uzur. Rasulullah beri keizinan kepada dia untuk tidak bersama dengan Nabi di Tabuk. Bila Nabi sampai di Tabuk, Nabi dengar wahyu daripada Allah, dia dah meninggal. Maka Nabi arahkan sahabat-sahabat buat solat jenazah. Bila sudah solat jenazah, Rasulullah berpaling kepada sahabat, dia beritahu Muawiyah sudah disolat oleh 70,000 malaikat. Sahabat kibar sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kenapa hebat sangat dia? Apa amalan dia? Rasulullah beritahu Muawiyah ni dia suka baca surah Qul Huwallah. Nah, dia pergi mana-mana dia baca surah Qul Huwallah. Jalan, baring, duduk seorang-seorang, duduk dengan isteri. Isteri tak boleh sebab nak cakap dengan dia. Baca. Ada berani? Ada berani. Kena berani dia. Sebab dia tentera. Di sinilah berani, rumah takut. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia baca surah Qul Huwallah. Sebab tu Nabi kata Qul Huwallah ni baca 3 kali menyamai 30 juzuk Quran. 10 kali Qul Huwallah Allah bina mahligai dalam syurga. 100 kali confirm masuk syurga. Kerana apa? Kerana payahnya Qul Huwallah nak sampai 100. Orang buat dosa tak mampu nak sampai 100 surah Qul Huwallah. Nah, orang buat dosa terlekat semua nak pergi baca surah Qul Huwallah. Lepas tu kita kadang-kadang ada sampai 10, ada macam-macam. Cuba tuan-tuan amalkan. Dan Allah jaga dia. Orang yang hebat, dia
dia dengan Quran. Sebab kelebihan Al-Quran ini, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asli amsalha. La aqul alif lam min harfun walakin alifun harfun, lamun harfun wa mimun harfun. Nabi kata siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, Allah beri satu kebaikan kepada dia. Satu kebaikan seumpama 10 kebajikan. Aku tidak kata alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau basmalah ada 19 huruf, ada 190 pahala. Nah, 190 pahala kita ada. Bayangkan kalau kita baca Fatihah, kita baca Qul Huwallah. Dan surah yang paling suka di antara surah-surah yang paling disukai ialah Fatihah, Qul Huwallah. Kalau kita tak mampu nak baca. Memang Quran ni dia naik tingkat 21, 22 surah-surah Sabah dan sebagainya. Memang payah, susah sikit kalau kita tak biasa beli lidah Quran ini. Sebab tu kita kena baca, jadikan dia hari-harian. Ambil sikit semuka pun tak apa, dosa hari amalkan. Kalau tidak kita buat amalan baca Quran satu juzuk satu hari. Payahlah, satu juzuk tu jadi payah. Sebenarnya mudah kalau kita pandai susun jadual kehidupan kita. Jadual kehidupan kita mudah. Lepas subuh kau sebelum subuh. Nah, kita bangun sebelum subuh. Nak buat apa sebelum subuh? Baca Quran. Dia di situ ada 2 amalan yang kita boleh buat. Sebelum sahur dia kata Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling cantik yang kita boleh buat, Allah sebut dalam surah Al-Imran, dalam sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Nah, as-sabirin, sabar. Doa atas dunia ni kena sabar. Allah uji dengan puasa, sabar. Ini jalan pun lebih tuik, merakak jalan. Kenapa ni? Kosong. Duk rumah ekon kipas dah, naik kereta ekon dah, pergi pejabat ekon dah, balik rumah ekon pula, mari surah ekon. Tu yang letih tu. Nah, sahabat Nabi dulu perang dalam peperangan Badar. Dalam puasa, tengah hari, lapar, dahaga. Tapi jihad tu lebih besar, mereka laksanakan. Nah, batu kita sahabat-sahabat dulu hebat. Ada orang yang benci sahabat ini pelik, mungkin nak kedak sahabat. Nah, perang dalam puasa. Bila buka bina etika buka puasa, tak perang ni dengan debu, dengan tak tahulah kita. Kita bunyi perang pun kita takut dah. Tengok macam sahabat kita diuji sekali, Lebanon dengan Hamas. Yahudi duk serang plastik. Perang dalam bulan puasa. Tak apalah, macam mana, perang je lah. Mudah-mudahan keberkatan Ramadan tu menghancurkan Yahudi sekarang ni. Amin, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni Allah uji sabar atas ujian Allah. Allah sebut wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Aku uji kamu dengan rasa takut dan rasa lapar. Nah, ujian Allah takut. Apa saja benda yang menakutkan adalah ujian. Ada orang tanya, ustaz, takut bini ujian juga? Ujian. Takut bini pun ujian. Wal ju', rasa lapar. Memang puasa lapar. Memang puasa dahaga. Kalau kita tanya dia, awak puasa macam mana, lapar ke dahaga? Oh, dia kata saya lapar dak, dahaga dak, sah tak puasa. Nah, barang orang puasa mesti lapar, orang puasa mesti dahaga. Memang dahaga, memang lapar. Tapi itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian Allah. Bila kita bagi lapar lapar. Tak adalah lapar nak mikir makan tu, makan ni. Jangan layanlah nafsu tu. Sebab puasa ni melayan nafsu. Nah, Allah tu Quran tu hidangan bagi kita, ma'idatan minas sama. Hidangan daripada langit. Lapar baca Quran. Lapar baca Quran.
zikir, takbir, tahmid, tahlil, takdis. Ini dia di antara manfaat kita yang kita ada. Quran tu ma'idatan minas sama'. Kalau dulu orang Bani Israel, hidangan turun daripada langit. Naik pun apa? Allah daripada syurga. Tapi Yahudi ni degil, babil. Nak lagi makan bawang, nak makan tomato, nak makan batotis. Apa tu? Apa nama dia? Biarlah apa pun. Nak makan benda-benda yang tu. Itu kan makanan daripada syurga. Dak degil. Kita Allah turun ma'idatan minas sama'. Apa dia? Ni Quran. Kita kena baca. Sebab tu orang Yahudi lah dia cari jalan macam mana nak kurangkan iman orang-orang Islam ni. Lagu mana dia buat? Jauhkan kita daripada Quran. Jauhkan kita daripada Quran. Jauhkan kita dengan majlis ilmu, jauhkan kita dengan majlis ilmu dan sebagainya. Menyebabkan kita jauh dengan majlis ilmu, kita jauh dengan Quran, kita jauh dengan zikir. Kita jauh. Nak mari masjid pun Allah Ramadan je. Tak mari tak ada Ramadan, tak mari dah. Ramadan pulak lah mari. Ataupun ada kambing. Bukan menyindir, tapi kalau terasa pada muka. Jangan, kita jangan. Orang Yahudi memang suka kalau kita jauh dengan Quran, kita jauh dengan Allah, kita jauh dengan masjid. Ia memang suka. Sebab bila kita ada kekuatan dalaman, mari dengan masjid, duduk di masjid Allah, kita ada kekuatan dalaman kita. Waktu kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang mukmin ni, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, hati mereka menjadi tenang dengan mengingati Allah, dan ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Kita duduk dalam rumah Tuhan. Imam sebagai wakil, petugas-petugas sebagai wakil jaga rumah Allah untuk memberi ketenangan kepada kita. Kita mari ke masjid, duduk dalam masjid. Tapi kalau kita jauh dengan masjid, jauh dengan Quran, jauh dengan zikir, mana kita tu ada dosa yang perlu kita cuci dosa kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata afdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadat yang utama di kalangan umatku ialah baca Quran. Kena baca Quran sampai tuan-tuan mati. Jangan tinggal Quran. Saya pesan ni, kalau saya mati, tuan-tuan saya mati nanti, tuan-tuan baca Quran sampai sudah. Tapi nampak gaya labat lagi, tuan-tuan dululah mati. Saya ustaz kan, siapa nak mengajar kalau saya mati? Masuk syurga saya dulu. Tuan-tuan kerian, lagu tu benar dia sokmo. Benar ustaz sokmo lah lagu tu dia. Mati orang lain dulu, syurga dia dulu dia. Tak apa, fastabiqul khairat, kita belum lomba. Kita ngaji, kita belum lomba. Amalan ni belum lomba. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, innallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tak pandang rupa parah harta kamu ke gapo tu, tak pandang. Yang Tuhan pandang adalah amalan dan niat kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah pandang. Kau tak pandang darjatmu, datuk datin tasri kau berapa kau, tak pandang ustaz kau, tak pandang. Kalau pandang amalan kita dengan Tuhan, niat kita dengan Allah. Innamal a'malu binniyat. Setiap permulaan itu bermula dengan niat. Maka niat kita apa? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah beri pahala kepada kita mengikut niat kita masing-masing. Jadi kita mari masjid, kita mari buku hari ni, niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu balik pada kitab balik. Balik pada cerita kita balik. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Quran ini dia sebut lagi, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Quran ini, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam, memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Kita nak dekat dengan Tuhan kena baca Quran. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat, kabar gembira kepada orang mukmin dan yang mengerjakan amal soleh, bagi mereka pahala yang sangat besar. Ini pahala kena cari. Sebab tu orang kafir, kalau kita tengok mu'allaf yang duduk cerita dalam Facebook, dalam TikTok, dalam apa tu, saya mu'allaf dia. Kadang-kadang dia baca Quran, kita dengar, ya Allah, tak betul.
Tapi kalau dia ngaji lama-lama jadilah. Quran ni ngaji sebab dia mukjizat. Tuan-tuan kena letak Quran ni mukjizat. Bila mukjizat tuan-tuan, apa pun kita buat jadi. Nak buat baik jadi, nak buat jahat jadi. Semua jadi dengan Quran. Tapi kalau kita nak baik, sebab tu bila kita tengok dengar cara mu'alaf, doktor, orang putih, orang masuk Islam, kita cuba dengar. Dia baca Quran pun tak apa betul. Tapi dia kata dia selalu baca Quran khatam. Sebab apa dia baca maksud makna sampai habis. Di samping bahasa Arab dia belajar. Kita orang Melayu Arab baca Arab baca, Melayu tak baca. Siapa dia khatam dah sini kat sinilah. Ini bukan mencabar. Mengkhatamkan daripada alif lam mim sampai ke nas. Nah, waktu kita ni tak ada apa-apa. Tak kedai manalah. Makna Quran pun kita tak habis. Apatah lagi Quran yang Arab yang sendiri yang kita baca ayat Al-Quran tu kita tak baca habis sampai khatam. Berapa kali khatam kita? Bulan lain pun tak khatam, bulan Ramadan pun tak khatam. Lepas tu kadang-kadang kita jauh, semakin jauh dengan Tuhan. Masjid pun tak ada, surau pun tak ada. Nah, baca Quran pun malah. Ada cerita-cerita Quran tu mula-mula nikah yang ibu, lepas tu dah lama tua dah baru tanya ada Quran di rumah. Oh ada, dia ambil dalam buku hak masa bulan nikah dulu. Nikah 20-40 tahun. Quran baru buku. Quran ni kita tengok pun dapat pahala tuan-tuan. Kita tengok pun dapat pahala, baca lagi lah. Kita kilit pun dapat pahala, kita rindu pun dapat pahala, kita kasih pun dapat pahala. Jangan tinggal. Mudah-mudahan Quran akan menaungi kita besok di akhirat. Dalam kubur, tuan-tuan, kubur. Nak cerita sikit lagi dah. Kubur ni tuan-tuan, senyap sunyi tau. Yang ni Ustaz selalu sebut dalam kuliah. Kubur ni kata senyap dan sunyi. Sunyi ni tak tahulah, katanya cabut boleh hidup. Kalau jatuh di dalam kubur, bunyi keleting dia. Habis dalam kubur esok kita duduk sorang-sorang. Kita duduk sorang-sorang. Isteri kita pernah bila dia cakap, "Bang, yang kalau abang mati, awak teman abang dalam kubur." Sampai sekarang tak jawab-jawab. Ustaz kahwin dah 31 tahun dah, tak jawab. Tuan-tuan pernah ada isteri jawab, "Oh, abang mati, saya lah teman." Mana ada? Kita mati dia menangis. Pergilah kubur sekejap, lepas tu pergi gaya pula, lepas tu tak tahu ke mana pula. Nah, kita duduk sorang-sorang dalam kubur tuan-tuan. Yang boleh bersama dengan kita dalam kubur, Quran yang kita baca tu, yang menerangi kubur tu. Walaupun surah Qul Allah ke surah apa yang kita baca. Tapi jangan kita hadkan surah saja. Surah Yasin, surah Mulk, kita kena baca semua sebab itu Quran semua. Kalau tak reti tak tahu makhraj huruf sifat huruf, kita kena belajar dalam kubur. Lepas tu dia akan di akhirat nanti dia akan syafaatkan kepada kita. Saat-saat kita susah di pada mahsyar nanti, Quran mari syafaat kita. Lepas tu rajin-rajinlah baca Quran. Rajin-rajinlah belajar Quran. Jangan belajar ilmu ustaz mengajar biasa-biasa ni saja. Quran pun kena ada. Ambil guru-guru mengajar. Letak guru, panggil guru mengajar. Bagi ke ustaz 100, 200 ke dia. RM50 bagi ke Ustaz Razali. Sebagai apa panggil? Konsultan. Konsultan. Gitu, belajar. Yang penting belajar tuan-tuan. Hidup dengan Quran pun tak apa. Hidup mati kita dengan Quran, rezeki kita bertambah. Lepas tu kita tengok anak-anak yang hafal Quran, insya-Allah rezeki kita datang, rezeki dia datang. Anak-anak kita menghafal Quran, anak-anak kita jadi soleh. Kita sendiri pun ada je rezeki. Tak ada lagi tuan-tuan yang ada depan ustaz ini, yang beribu yang dah ada depan ustaz ini, dia goreng batu pagi malam-malam. Ada goreng batu makan. Tak ada. Isteri kita pun tak pernah goreng batu lah. Ada je bang. Paling tak ada Maggi mesti ada. Ada je makanan. Batu rezeki kerana kita berdamping dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu cinta Nabi. Pak amalan jangan tinggal. Pertama baca Quran. Kedua, selawat kepada Nabi banyak-banyak. Jangan tinggal selawat. Yang keempat, sebab selawat, kenapa Ustaz sebut selawat jangan tinggal? Sebab Allah tak tinggal selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalil?
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada Allah tinggal. Ada ayat tu padam daripada Quran. Dah, sampai sekarang ayat tu ada. Nah, yang ketiga istighfar. Kena buat istighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal setelah istighfar. Sedangkan dia tak ada dosa. Kita ni macam-macam dosa tu. Tengok amoy, tengok asuh, tengok aci, tengok janda sebelah rumah, mengintai lagi. Jangan mengintai. Ya ayyuhalladzina amanu, apa kata Allah, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Beritahu pada orang lelaki mukmin, tundukkan pandangan mereka. Orang lelaki perempuan kena tunduk pandangan, jangan liar sangat pandangan kita. Jaga pandangan kita dan jaga kemaluan kita. Sebab bila kita tengok, maka dia naik nafsu. Bila nafsu nak buat perkara yang diharamkan oleh Allah. Lepas tu kita kena tunduk pandangan. Jangan lihat sangat tuan-tuan, lagi-lagi orang perempuan, jangan lihat-lihat. Ni tengok orang my body, akak berat, pakai seluar dalam saja. Kita pun jangan tengok wanita. Tengok di depan yang tidak sengaja tak apa. Jangan tengok, ni tengok dalam Facebook lah, tengok dalam TikTok. Dalam TikTok tu memang saya tengok. Kalau kita tengok hari bini orang pun menyanyi. Nah ni saya duduk dalam kereta ni. Duk menyanyi Hindustan, bini orang. Apa barang? Nah, tak ajalah benda-benda lagu tu kita. Yalah muka duduk lalu depan kita belek gitu. Nak buang tak boleh sebab ustaz guna TikTok adalah untuk kuliah. Sekali pun ustaz buat. Nah, kita untuk kuliah-kuliah kita dan sebagainya. Untuk benda-benda yang baik. Jangan kata TikTok ni haram. Dulu masa Facebook mula-mula keluar dulu, apalah main Facebook. Lah ni Facebook orang tua belaka dah. Budak-budak muda beralih kepada Instagram, TikTok. Ustaz masuk semua, senang tu. Mana ni? Dia mau tengok Instagram, dia mau tengok TikTok. Kita bukan buat benda-benda boleh mengajar. Ada ustaz tengok TikTok tu hanya tunjuk muka, nyanyi. Memang dia comel. Menyanyi. Berjuta orang lain. Aku mengajar 5 orang je lain. Gerah betul, sakit hati punya. Kena. Padahal dia menyanyi tunjuk muka, nak tunjuk dia tu comel, dia rasa dia comel. Bini orang balik. Ada yang masalahnya, saya umur 37, masih solo, tak ada korang nak minta. Lah ilah, jual diri dalam bentuk lagu tu. Ustaz ada mengajar 5 orang lain. Tu pun hai-hai. Letih tu tuan-tuan. Tak ada marah ke ustaz. TikTok. Tak apa, ustaz akan pertahankan ketiktokan ini. Mana? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, masuk dah lewat dah. Masuk rupanya dah lewat. Tuan-tuan nak ambil makan pula. Jadi sekat tu lah. Sebagai kesudahan ustaz nak sebut, pertama amal kita jangan tinggal Quran, jangan tinggal selawat, jangan tinggal istighfar, dan jangan tinggal sedekah dalam bulan Ramadan. Sedekah buatlah. Perbanyakkan sedekah. Bila disebut sedekah, ustaz pun nak sebutlah hak ustaz di luar sana tu. Sebab ustaz dia tengah buat pondok ustaz sekarang ni, komplek